أستغفر الله أستغفر الله يا 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 رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا سلام يا مؤمن يا مهيمن يا عزيز يا جبار يا متكبر يا خالق يا بارك يا مصور يا غفار يا قهار يا وهاب يا رزاق يا فتاح يا عليم يا قابل يا بسيط يا خفيض يا رفيق يا معيد يا مذل يا سميع يا بصير يا حكم يا عدل يا لطيف يا خبير يا حليم يا عظيم يا غفور يا شكور يا علي يا كبير يا حفيظ يا مقيت يا حسيب يا جليل يا كريم يا رقيب يا مجيب يا واسع يا حكيم يا ودود يا مجيد يا بعيد يا شهيد يا حق يا وكيل يا قوي يا متين يا ولي يا حميد يا مفصي يا مبدع يا معيد يا محيي يا مميت يا حي يا قيوم يا وجيد يا مجيد يا وحيد يا صمد يا قادر يا مقتدر يا مقدم يا مؤخر يا أول يا أخير يا ظهير يا بطين يا ولي يا متعالي يا بار يا تواب يا منتقم يا عفو يا رؤوف يا أحد يا ملك الملك يا ذا الجلال والإكرام يا مقسط يا جميع يا غني يا مغني يا مانع يا ضار يا نافع يا نور يا هادي يا بديع يا بقي يا ورث يا رشيد يا صبور يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله
يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي
ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Nabiullah. Assalamualaikum ya Sayyidul Mursalin. Assalamualaikum ya Imam al-Muttaqin. Assalamualaikum ya Khataman Nabiyyin. Assalamualaikum wa ala alika at-tahirin. Assalamualaikum wa ala ashabika ajma'in. Warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma iftah alaina wa ala dhurriyyatina futuhal arifin. إلهنا أنت مقصودنا ورضاك مطلوبنا أعطنا محبتك ومعرفتك صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين. Muslimin dan muslimat rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah dengan limpah kurnia taufik hidayatnya telah dipertemukan sekali lagi kita dalam pengajian kitab Fiqhul Ibadat, yaitu menurut mazhab al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Ya tuan-tuan dan puan-puan para jemaah sekalian semua, apa khabar? Alhamdulillah, syukur kepada Allah. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur dalam sihat walafiat, ditanamkan iman dan taqwa, dibukakan pintu ma'rifat, dimatikan semua dalam iman, dalam Islam, dalam husnul khatimah, dan ditemukan semua kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mendapat barakah dan syafaat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma amin ya rabbal alamin. Ya para jemaah sekalian, alhamdulillah menyambung kembali kita dalam pengajian kitab Fiqhul Ibadat menurut mazhab Imam Syafi'i, di mana kita pada pelajaran semalam kita telah sampai dalam membicarakan tentang waktu solat, dan kita telah menyebutkan kelebihan fadilatnya kita jaga solat kita yang 5 waktu. Karena itulah amalan yang pertama sekali yang akan Allah Subhanahu wa taala mempersoalkan kepada kita dan menghitungnya. Dan kalau perkara ibadat solat 5 waktu itu semuanya sempurna, maka semua buku-buku lain ditutup dan hamba Allah itu terus dibawa ke syurga. Anda kata kalau tidak sempurna, maka dibuka pula buku-buku yang lain. Ya para jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, kita juga telah menyebutkan bahawa solat 5 waktu ini kalau kita jaga, akan Allah kurniakan kita 5 kelebihannya. Diberkatkan rezeki kita dan diselamatkan kita daripada azab kubur, dan kemudian diberi buku kita dalam tangan kanan, buku amalan di padang mahsyar, dan kemudian kita menyeberang jambatan Siratal Mustaqim seperti kilat, dan kemudian masuklah kita ke syurga tanpa hisab. Alhamdulillah. Itulah dia tuan-tuan ya, siapa yang jaga 5 waktu solat. Yang kita sebutkan menjaga 5 waktu solat itu bagaimana? Pertama, jaga waktunya. Jangan dilewat-lewatkan, jangan dilambat-lambatkan, apalagi mengqadhakannya. Keduanya, kita menjaga kita punya kesucian diri waktu kita qadha hajat. Kerana kalau badan tak bersih, pakaian tak bersih, kita solat tak sah. Dan ketiganya, kita menjagakan rukun-rukun salat, cara berwuduk dan cara kita salat.
Dan kemudian keempatnya, jaga khusyuk hati kita supaya hati kita itu benar-benar merasakan diri kita menghadap pada Allah Ta'ala. Kalau ini 4 perkara kita jaga, insya-Allah salat kita itu akan membukakan pintu-pintu syurga untuk mereka yang melakukannya masuk ke syurga tanpa hisab. Allahumma ja'alna minhum. Ya Allah, jadikan kami daripada golongan tersebut. Amin. Jadi begitulah dia tuan-tuan dan puan-puan. Kita telah menyebutkan dalam ayat-ayat Quran telah memberikan imbasan ataupun sepintas lalu tentang waktu salat yang 5. Tetapi tak secara direct dan secara detail. Cuma hanya dalam hadis saja yang Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkannya secara detail, dan kita telah sebutkan setelah pulang Nabi kita sallallahu alaihi wasallam daripada Isra Mi'raj, Nabi sampai sebelum subuh balik ke Mekah, dan pada waktu subuh Jibril pun datang untuk memimpin Nabi solat waktu subuh. Ya, dan kemudian begitulah Zuhur, Asar, Maghrib, Isya. Dan Jibril memimpin pada awal waktu. Pada hari kedua, Jibril datang lagi sekali mengajar Nabi untuk mengenalkan Nabi akhir waktu. Salat subuh, Zuhur, Asar, Maghrib dan Isya. Maka di antara 2 waktu ini, semalam dengan hari ini, kata Jibril, itulah waktu salat 5 waktu. Ya tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah, pada hari ini kita menyambung lagi dengan masuk kita pada muka surat 348. Muka surat 348, iaitulah pada faedah yang pertama. Jadi faedah pertama ini nak membicarakan tentang waktu-waktu solat yang terbagi menjadi 6 bahagian. Ya, apa tu 6 bahagian? Jadi setiap waktu solat tu ada dia punya nama ataupun dia punya darjatnya. Tak sepanjang waktu tu semua sama. Ya. Jadi di sini tuan pengarang kita nak menyebutkan faedah. Berkata tuan pengarang kita rahimahullah ta'ala, semoga kita membacakan Fatihah hadiah kepada Rasulullah SAW dan sekalian para sahabat dan sekalian keluarganya, dan juga pada sekalian para alim-alim ulama kita, para masyayikh kita yang telah menyampaikan agama kepada kita, bil khusus Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, sampailah kepada guru kita, pengarang kitab ini, iaitu Al-Habib Sayyid Muhammad Amin bin Idrus bin Abdullah bin Umar bin Syekh Abu Bakar bin Salim, yang berguru kepada Habib Zain bin Ibrahim bin Zain bin Sumit, yang dimana kedua mereka masih lagi hidup dan berada di kota Madinah Munawwarah. Semoga Allah Ta'ala tinggikan darjat kedua mereka dan memelihara mereka dari segala perkara yang tak diingini. Dan demikian juga semoga Allah merahmati sekalian rohnya para awliya daripada para masyayikh, pada guru-guru kita semua. Dan demikian juga semoga Allah tinggikan darjat-darjat mereka sampailah kepada mereka yang memimpin agama ini di akhir zaman, dengan berkat syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Berkata tuan pengarang kita, yaitu Al-Habib Sayyid Muhammad Amin rahimahullah ta'ala, faedah yang pertama. Ya, siapa yang ada kitabnya buka muka surat 348. Faedah pertama, pembahagian waktu-waktu salat. Waktu-waktu salat terbagi menjadi 6 bahagian. Yang pertama ialah waktu fadilat. Waktu fadilah, waktu yang afdal, ya, yang paling bagus, the best one. Iaitu jika seseorang salat pada waktu tersebut, maknanya awal waktu lah ni, maka dia akan mendapatkan fadilat salat pada awal waktu. Dapatlah pahala yang paling besar sekali, iaitu salat awal waktu. Dalam hadis Nabi SAW ditanya, apakah amalan yang paling mulia sekali? Maka dia jawab Nabi, amalan paling mulia as-salatu fi awwali waqtiha, salat pada awal waktu. Jadi kalau salat awal waktu tu pahala paling besar sekali. Jadi pada awal waktu tu macam mana kira? Hal ini akan didapatkan jika tatkala masuk waktu salat, dia langsung melakukan sebab-sebab untuk menunaikan salat.
Bila dah masuk waktu azan, dia dah jawab azan tu, dia pun siaplah untuk nak lakukan solat. Nak lakukan solat itu, dia pun setelah menjawab azan, dia berwuduk. Lepas wuduk, dia pun pakai baju tutup aurat. Dan kemudian menunggu jemaah. Ialah kalau solat di masjid, ya. Ataupun di rumah, tapi dia tunggulah anak-anaknya tu siap. Kemudian dia pun tunaikan solat. Jadi ini awal waktu. Berapa lama awal waktu tu? Ikutlah kadar yang kita perlukan. Jadi orang azan saja tu mungkin dalam 5 minit. Dan kalau azan tu berlagu lah. Kalau azan tak berlagu, 1 minit pun selesai. Dan keduanya kita ambil wudu, ya, kita mungkin istinja, kita bersihkan diri, kemudian kita ambil wudu, mungkin itu lagi 5 minit. Kemudian lepas tu kita pakai pakaian dalam 2-3 minit. Kemudian lepas tu kita pun tunggu jemaah, kita sembahyang sunat qabliyah kalau ada sunat qabliyah, dan kemudian kita tunggu jemaah mungkin lagi 10 minit. Jadi lebih kurang dalam, kemudian kita salat. Jadi lebih kurang dalam setengah jam daripada saat mula masuk waktu. Jadi itulah dia awal waktu. Jadi kalau salat awal waktu, pahalanya lebih besar, ya. Dan kemudian yang keduanya ialah dinamakan waktu ikhtiar. Waktu ikhtiar itu, ikhtiar dari segi bahasa Arab maknanya pilihan. Maknanya yang pilihan itu yang terpilih lah. Terpilih itu mana yang baik. Tapi sudah tentulah dia bukan waktu afdal. Afdal fadilah tu yang mulia. Yang mulia tu lebih awal. Kemudian waktunya ikhtiar yang baik, yang terpilih. Yaitu setelah waktu fadilat. Jadi kalau kita kata zuhur tu pukul 1 lah sebagai contoh. 1:30, itu masuk waktu ikhtiar. Sampailah sisa dari waktu yang cukup untuk menunaikan solat. Jadi waktu ikhtiar tu daripada lepas 1:30 lah kita kata zuhur, lepas waktu fadilat, sampailah dekat-dekat masuk asar, lagi cukup-cukup untuk nak sembahyang zuhur 4 rakaat. Berapa minit sembahyang zuhur? Lebih kurang kita kata 7 minit ataupun 5 minit. Jadi asar katakan pukul 4. Jadi makna dia sampai pukul 3.55. Cukup-cukup nak sampai lagi 3.55. Kira-kira kalau orang sembahyang 3.55, cukup-cukuplah sampai waktu asar 4 rakaat. Jadi dia sampai 3.55. Itulah waktu ikhtiar. Jadi tapi janganlah kita lambat-lambatkan macam tu, ya. Sebab apa dalam hadis Nabi SAW, orang munafik ini ialah orang yang suka melambat-lambatkan waktu. Dia tunggu tengok matahari, tengok masa tu nak dekat habis, barulah dia kelang kabut. Jadi sekarang kita pakai jam. Lagi lama lagi, asar lagi 20 minit. 20 minit lagi kau kata lagi lama. Nantilah ada time lagi. Lagi 10 minit. Dia pun dah mula kelang kabut. Allahu Akbar. Assalamualaikum. Azan asar. Itu tak bagus macam tu. Kalau sekali-sekala tu, kalau dia bekerja tak dapat elak, itu okeylah. Sekali-sekala. Kadang-kadang. Jarang-jarang. Bukannya setiap hari macam tu. Kita kena usahakan. Seperti mana kita dah katakan dahulu, kita jangan solat bila ada masa, tapi kita adakan masa untuk solat kita. Itu kewajipan kita. Macam sekarang kita pergi kerja. Kewajipan kan? Kita dah sign kontrak dengan majikan, kita datang masuk kerja pukul 9. Kita tak boleh lambat-lambat suka-suka hati. Sekali-sekala okeylah. Terlambat 5 minit, terlambat 10 minit. Tapi kalau tiap-tiap hari terlambat 5-10 minit, majikan pun tengok, ini macam mana nak main-main ke nak kerja. Itu manusia tak boleh terima. Bagaimana lagi suci Allah. Hukum Allah patut lebih lagi kita jaga. Ya, tuan-tuan dan puan-puan, itulah waktu ikhtiar. Yang ketiganya waktu jawaz. Waktu jawaz tu, jawaz dari segi bahasa Arab maknanya harus. Iaitu ataupun boleh, ya. Harus tu boleh lah, ya. Iaitu setelah waktu fadilat sampai sisa dari waktu yang cukup untuk menunaikan salat. Jadi sini diletakkan sampai waktu fadilat, iaitu sampai waktu setelah waktu fadilat. Ini macam waktu ikhtiar juga. Ya, di sini disebut sama dengan waktu ikhtiar,
Akan tetapi pahalanya lebih kecil daripada waktu ikhtiar. Macam mana tu? Dah kalau dah sama waktu ikhtiar. Jadi di sini apa yang boleh saya faham, kemungkinan maksud daripada Tuan Pengarang kita, lepas waktu ikhtiar. Kita dah sebut tadi, waktu ikhtiar lepas daripada waktu fadilat. Waktu fadilat paling afdal awal waktu. Misal kata zuhur pukul 1, waktu fadilat sampai 1:30 habis. Kemudian sekarang waktu ikhtiar. Waktu ikhtiar daripada 1:30 sampai kepada lagi 10 minit nak masuk asar, itu habis waktu ikhtiar. Waktu harus tu 10 minit tu yang tinggal tu. Itulah yang dia nak buat cepat-cepat, nak buat 4 rakaat. Kerana lagi sebentar lagi masuk asar. Itulah waktu harus. Ya. Harus, memang harus. Tapi itu harus yang makruh. Kerana apa? Kerana sudah sangat lambat. Tapi kalau sekali-sekala, kadang-kadang, ataupun kerana dia tak sengaja, kerana sibuk sangat kerja atau terbangun lambat daripada tidur rehatnya tadi, itu dia boleh dimaafkan kerana ada keuzurannya. Tapi kalau tak ada keuzurannya, itu kurang baik. Ya, itulah dia tuan-tuan ya. Iaitu lagi saat yang terakhir sekali. Waktu itu untuk nak sampai masuk waktu yang berikutnya, itulah waktu harus. Jadi di sini Tuan Pengarang kita telah membagikan 6 waktu. Waktu fadilat, waktu ikhtiar, dan waktu harus jawaz. Jadi tak semua waktu dibagikan seperti ini. Kerana ada waktu yang pendek seperti subuh, seperti maghrib, ya pendek. Dia dah tak panjang macam mana waktu zuhur, asar. Jadi masa tu makin lagi dekat. Ya, jadi dengan tu nanti kita akan sampai pada membicarakan tentang waktu maghrib, waktu subuh sebagainya insya-Allah. Dan yang keempatnya, waktu hurmah. Waktu hurmah tu makna waktu haram lah. Haram. Iaitu haram menundakan solat sampai waktu ini. Iaitu dah sampai keluar waktu. Tadi kita kata waktu jawaz, waktu harus tu dah ending dah. Cukup-cukup 4 rakaat. Dia sembahyang. Assalamualaikum, terus azan. Masuk waktu asar. Itu dah waktu yang terakhir. Tapi orang ni dah akan masuk waktu haram. Macam mana waktu haram? Nak masuk asar baru nak sembahyang zuhur. Ini biasa banyak orang-orang yang melengah-lengahkan salat. Ya, dah masuk waktu asar baru sembahyang zuhur. Dah waktu masuk maghrib baru nak sembahyang asar. Dah masuk isyak baru nak sembahyang maghrib. Di antara kata Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, ada 13 tanda hati itu mati. Hati mati. Kalau hati mati ni bimbangnya, takut mati nanti waktu nazak tak dapat nak mengucap. Sebab hati dia dah mati. Maksud mati itu maknanya tak ada roh, tak ada cahaya hati dia. Antaranya bila dia salat, dia lambatkan sampai keluar waktu dan dia tak rasa pun berdosa. Na'udzubillah min zalik. Ataupun dia buat dosa-dosa yang lain, tapi dia tak rasakan satu kesalahan. Atau dia tak rasa takut yang dia dah buat dosa. Ini kita jaga, na'udzubillah. Itu satu petanda hati itu sudah mati. Nah, itu satu tanda juga bahawa na'udzubillah akhir dia, umurnya, matinya su'ul khatimah. Su'ul khatimah ni ada diterjemahkan dengan makna yang mati dalam maksiat. Dan terlebih bimbang lagi, mati di dalam bukan Islam. Na'udzubillah. Mana mati kafir. Jadi kalau mati kafir tu, na'udzubillah, neraka kekal selama-lamanya. Bukan setahun, bukan 1000 tahun, bukan 100 tahun, bukan 1.000.000 tahun, tapi forever and ever. Na'udzubillah. Jadi orang-orang yang tidak Muslim, yang tidak beriman kepada Allah, na'udzubillah, hidup mereka di akhirat dalam neraka selama-lamanya. Allah, na'udzubillah bizalik. Itulah ruginya kalau sekiranya mati tidak beriman. Jadi kita kena jagalah waktu salat kita ini. Ya. Jadi itulah dia yang keempat, iaitu waktu haram. Yang kelima, waktu uzur. Apa waktu uzur? Iaitu melakukan salat zuhur di waktu asar.
atau maghrib di waktu isyak, maka hukumnya adalah boleh kerana terdapatnya uzur seperti menjamak salat kerana sebab bermusafir atau kerana sakit. Jadi ini orang yang jamak salat. Jamak salat ni memang dalam hukum ada. Kita musafir, jadi kita zuhur, kita salat dalam waktu asar. Kita maghrib, kita salat dalam waktu isyak. Itu bukan qada namanya. Itu namanya ialah dia menjamak salat. Tapi dia ada syarat dia lah. Syarat dia itu musafir. Musafir itu mesti melebihi 2 marhalah. 2 marhalah tu kira-kira 92 kilometer. Itu dia punya ukurannya lah, lebih kurangnya lah ya. Ataupun sakit. Sebab orang sakit ni nak ambil wudu, setiap waktu nak ambil wudu dia susah. Apatah lagi dia tak ada orang nak bantu dia. Jadi waktu orang ada tu dia boleh dah salat. Jadi dia pun menjamakkan zuhur dia pada asar ataupun maghrib dia pada isyak. Itu dia. Itu nama uzur, waktu uzur. Tapi kalau sekiranya kita tak ke mana-mana, kita dalam negeri, kita tak ada apa-apa sebab pun, tapi kita semayang maghrib ni dalam waktu isyak atau zuhur dalam waktu asar, kerana kita pergi kenduri kahwin, kerana kita nak pergi main bola, ataupun urusan keduniaan yang tak penting, maka itu hukumnya haram dan berdosa. Itu namanya dia solat qada, bukan dia solat iaitu pada waktunya, dan ada hukumnya. Ya, hukumnya memanglah dalam hadis Nabi ada sebutkan, dan riwayat lah ya, dia sebut diriwayatkan Nabi SAW menyebutkan siapa yang mengqada satu waktu dengan sengaja tanpa uzur. Mana tanpa uzur tu tanpa sebab yang dibenarkan oleh syariat. Apakah sebabnya dibenarkan oleh syariat? Ada 2 saja. Nabi SAW ditanya, apa itu uzur? Uzur Nabi kata 2. Tertidur atau terlupa. Ini saja. Tertidur, dia bangun subuh, dah terbit matahari, dah tertidur. Itu tak apalah, dia memang tak sengaja, dalam keadaan dia tak sedar dalam tidur. Tapi dia kena lihat apa sebabnya. Sebabnya aku selalu tidur lambat. Jadi kalau gitu, anda yang tidur lambat, subuh tertinggal, haram tidur lambat. Kerana dengan anda tidur lambat, menyebabkan sembahyang subuhnya tertidur. Jadi tak boleh. Saya balik kerja lambat Ustaz, saya kerja shift. Kalau gitu bila kerja shift saja, balik malam pukul 2 pagi, subuh pun tertinggal. Kalau gitu, untuk diri anda ini haram kerja shift sehingga nak menyebabkan subuh tertinggal. Jadi kalau dia boleh kontrol, dia boleh ubah diri dia, walaupun dia tidur lewat, tapi dia boleh bangun subuh, itu tak apa. Tapi kalau tak boleh, maka itu menjadi haram. Sebab kita kena ingat, ibadat wajib mesti ditunaikan. Kalau sekiranya tak ada uzur, kita melambatkan dia daripada waktunya, menjadi haram. Haram tu apa hukum dia? Iaitu dia akan duduk dalam neraka selama 1 huqbah. 1 huqbah tu berapa lama? 80 tahun. Nauzubillah. Jadi satu salat dia qada. Qada bukan tak salat, dia qada. Dia duduk dalam neraka 1 huqbah 80 tahun. 1 hari dalam neraka sama seperti 1000 tahun dalam dunia. Nauzubillah min zalik. Allah. Minta Allah jauhkan kita ya. Jadi itu kita usahakan untuk solat subuh, solat 5 waktu dalam waktunya. Jadi melainkan orang yang ada uzur seperti yang kita sebut tadi lah, iaitu orang yang solat jamak kerana dia musafir atau kerana dia sakit. Tapi nanti kita dalam bab solat jamak kita akan huraikan lagi lebih luas lah ya. Dan yang keenam, waktu darurat. Waktu darurat tu iaitu pada akhir waktu solat yang sekiranya sisa dari waktu seukuran mengucapkan takbiratul ihram. Jadi ini makna dia waktu darurat. Dia solat di akhir sekali. Bukan kata lagi 4 rakaat habis masa. Itu masih lagi waktu harus, waktu jawaz. Tapi ini mungkin tak sampai lagi 1 minit. Tak sampai 1 minit. Dia pun takbir Allahu Akbar,
terus dengan azan kat radio, Allah Akbar, Allah Akbar. Allah, dah masuk waktu asar, aku baru takbir sembahyang zuhur. Ini namanya waktu darurat. Tapi apa hukum darurat ini? Di sini diberikan kelonggaran bagi orang yang keadaan terpaksa seperti disebutkan oleh tuan pengarang kita. Waktu darurat iaitu pada akhir waktu salat yang sekiranya sisa waktunya baki yang balance tu dari waktu seukuran mengucap takbiratul ihram. Ukuran dia takbiratul ihram, Allah Akbar, habis dah waktu. Hal ini terjadi kerana penghalang yang menghalangi salat. Ada sebab yang menghalang dia tak boleh salat awal. Sepertilah perempuan yang telah suci dari darah haid. Dia uzur, wanita uzur. Kemudian apabila dia suci dah di akhir waktu, misal kata kalau asar tu pukul 4, kemudian dia suci tu dalam 3.50, dia pun baru perasan, alamak, aku dah bersih lah, ini lagi 10 minit masuk asar, nak buat macam mana? Nak semayang? Nanti dulu kau kena mandi. Mandi saja dah makan 5 minit. Allah. Kemudian dia pun siap-siap terus pakai terkung zuhur. Allahu Akbar, aku sembahyang fardu zuhur. Pop, azan asar pula. Ya Allah. Habis mana Ustaz? Inilah dia tuan-tuan. Ini namanya waktu darurat. Waktu darurat ni keadaannya demikianlah. Bukan kita buat-buat, tapi memang itulah yang ditakdir Allah atas kaum wanita. Kalau kaum wanita ni sebaiknya, nasihat saya, maaf ya, dia ceklah dia punya dirinya dah bersih ke belum. Jangan tunggu sampai akhir waktu, awal waktu ke, tengah waktu ke, atau lagi setengah jam akhir waktu ke. Jangan dah hujung-hujung kelang kabut nanti kalau dah tahu bersih. Itulah dia tuan-tuan ya. Kena ambil berat, kena ambil perhatian. Jangan kita ambil, Ustaz saya tak tahu. Yalah, awak kena cek lah. Maaflah ya. Jadi kita dah tahu, kita jadual kita. Biasa uzur ni 7 hari. Hari ke-6 kita cek-cek juga. Kalau mungkin dia awal 1 hari dia bersih. Dan hari ke-7 dia cek juga. Subuh, pagi subuh dia cek. Zuhur, waktu zuhur dia cek. Asar ada cek. Ustaz nak kena macam tu? Ya betul. Pasal kita tak tahu bila dia punya mula bersih dia yang betul. Jadi kalau dia dah cek, aku ingat nanti asar nak mandi, rupa-rupanya zuhur dah bersih dah. Kalau dah dia macam tu, wajib mandilah. Wajib mandi, wajib salat. Jaga tuan-tuan ya. Wanita yang tak mandi dan tak mengerjakan salat padahal dia sudah bersih, besok di akhirat akan dihukumkan dia seperti orang yang meninggalkan salat atau mengqadakan salat. Berat hukumnya macam kita dah dengar tadi lah ya. Jadi kita jagalah ya, jangan sampai kita na'udzubillah melanggar perintah Allah. Kena ambil berat lah, kita kena ambil berat. Hukum agama ni, maaflah, bukan agama tu susah, tapi ini kewajipan kita. Allah Ta'ala bagi kita segala-galanya. Diri kita sendiri, wujudnya kita kat dunia ni. Ibu kita lahirkan kita. Siapa jadikan kita? Kita tanya. Allah. Siapa yang bagi kita bernafas keluar masuk oksigen kita ni? Allah. Siapa yang bagi kita mata dapat melihat? Allah. Nikmat Allah seluruhnya kita ada di sekarang ni. Tubuh badan kita, nikmat makan, semuanya Allah Ta'ala bagi. Nak jaga salat 5 waktu kamu kata susah. Alamak, susah lah, cerewet lah. Kalau lah uzur, sebulan sekali. Nak kita perhatikan tu pun sekali ya lah, waktu kata akhir-akhir kita waktu nak bersih. Lepas tu dah kita dah bersih, seterusnya kita salat macam biasa. Maaflah ya, jangan jadikan excuse. Kita sekarang kita boleh buat excuse lah dengan mak, kita boleh say excuse dengan bapa, dengan suami, tapi depan mahkamah Allah kita tak ada excuse. Kerana Allah ada 2 malaikat yang mencatat yang tahu apa yang kita lakukan. Ya, maaflah tuan-tuan ya. Sedangkan sisa dari waktu solat zuhur hanya seukuran mengucap takbiratul ihram. Dia bersih, dia mandi di akhir waktu, dan bila takbir, masuklah waktu asar. Maka dalam masalah ini wajib baginya untuk qadakan. Jadi mana dia, habis Ustaz dia nak teruskan solat tak? Dia dah takbir tu, habis dah masuk waktu asar. Jawapannya dia teruskan. Maknanya di sini dia solatnya tu namanya solat qada.
Itulah dunia hukum dia, tuan-tuan, ya. Baik, masuk kita faedah yang kedua. Muka surat 349, ya. Kita dah melangkah masuk 349. Faedah yang kedua, batas masuk dan keluarnya waktu solat fardu. Ini nak dibagi tahulah, waktu masuk dan waktu keluar setiap 5 waktu solat fardu. Perincian batas masuk dan keluarnya waktu solat fardu adalah sebagai berikut. Solat subuh, ini mulanya solat zuhur. Di muka surat 350, ya. Yang pertama, salat zuhur. Masuk waktunya dimulai dari tergelincirnya matahari. Jadi perkataan ini digunakan masuk waktu zuhur mulai dari tergelincir matahari. Apa maksud matahari tergelincir? Orang kalau berjalan dia tergelincir, maknanya dia macam terpelecok tu. Macam tu lah, terpelecok sikit. Itulah bahasa kita gunakan untuk matahari nak masuk waktu zuhur. Artinya matahari betul-betul genap-genap atas kepala kita. Exactly. Kira-kira kita berdiri di tengah-tengah padang tu, tak nampak bayang-bayang kita. Kenapa? Bayang-bayang kita betul-betul bawah ke tapak kaki kita. Jadi mana matahari betul atas kepala. Jadi matahari terbit daripada timur dan dia pun tenggelam di barat. Jadi kalau sekiranya matahari sudah atas kepala, jadi tak timur tak barat, maka bila kita kata dia tergelincir, maknanya sikit saja dia tergelincir lah. Termasuk dalam sebelah barat, keluar sikit bayang-bayang kita sebelah timur. Itulah maknanya masuk waktu zuhur. Di saat matahari atas kepala ni belum lagi waktu zuhur. Tapi bila matahari tergelincir, masuk sedikit dia kepada belah barat, itulah namanya waktu zuhur. Dalam bahasa Arab dinamakan zawal. Zawal tu maknanya tergelincir. Zawal tu jatuh. Jatuh tu maksudnya dia jatuh sebelah barat, sedikit saja. Itu kalau sekiranya kita di khatul istiwa equator, macam kita di Singapura, Malaysia semua, kira-kira matahari itu bila waktu zuhur, sebelum waktu zuhur memang ada bergenap atas kepala kita. Tapi kalau negeri-negeri sebelah bahagian utara atau bahagian selatan, matahari itu kadang condong. Dia tak genap atas kepala. Dia naik timur tapi dia condong bahagian depan. Dia tak atas kepala kita. Dia sampai ke barat. Itu mengikut kita punya kedudukan di mana kita berada. Itu ada ukuran dia lah, ya. Tapi kita kira yang mudah saja, yang seperti mana kita ada sekarang ni. Dan keluar waktunya, habis waktu zuhur tu, jika muncul bayangan suatu benda yang ukurannya sama dengan benda aslinya. Contoh, benda tersebut 1 meter dan ukuran bayangannya adalah 1 meter juga. Dan dalam posisi tegak. Jadi kalau misal katalah, kalau kita katakan, kita letakkan satu pacakan kayu. 1 meter, bisa kata, kayu ni. Jadi apabila matahari itu tegak atas kepala, tak ada bayang-bayang. Bila matahari itu dicondong ke sebelah barat sikit, jadi sudah keluar bayang-bayang sebelah timur. Jadi kalau matahari itu kita katakan condongnya itu sampai setengah, kita katakan langit, maka bayang-bayang kita ini sudah panjang dia itu. Jadi matahari sudah sampai sini. Jadi bayang-bayang ini makin lama makin panjang. Kira-kira sama panjang dengan objek ini. Objek ini 1 meter. Jadi bayang-bayang ini pun 1 meter. Itulah habislah waktu zuhur. Itulah. Tapi sekarang kita tak payah nak tengok bayang-bayang. Kita tengok jam saja. Tapi ini mungkin kita perlukan pada waktu-waktu nanti kita berada di tempat-tempat yang tak tahu waktu solat. Ya. Kita di musafir, kita tak tahu waktu solat. Ustaz, saya ni pukul apa ni nak sembahyang zuhur? Pukul apa sembahyang asar?
kita tengok matahari, kemudian tengok dia bayang-bayang, itu kita ukuran dia. Tapi kalau sekali kita nak mudah lagi, zaman sekarang lagi, Masya Allah, banyak kemudahan. Kita pakai jam kiblat. Jam kiblat, dia ada time waktu solat. Negeri mana kita ada, kita tekan, kena bertunjuk lima waktu solat. Ada pula handphone kita pula. Kat mana kita berada, negeri mana kita tekan, kita berada kat mana. Kat London ke, kat Amerika ke, kat India ke, kat Indonesia. Alhamdulillah, banyak kemudahan. Cuma ini, prinsipnya inilah dia cara ukurannya asal. Jadi, waktu-waktunya dalam kalender ke, dalam jam ke, dalam handphone ke, semuanya balik kepada asal kiraan matahari. Itulah dia tuan-tuannya. Salat asar. Jadi kita dah tahu masuk waktu zuhur dan keluar waktu zuhur. Masuk waktu asar pula dimulai apabila ukuran bayangan suatu benda lebih panjang dari benda aslinya. Tadi kita dah bagi contoh. Jadi kalau benda ini 1 meter, bayang-bayang dia pun 1 meter, habislah waktu zuhur. Kalau dia lebih sikit lagi, maknanya ini 1 meter, bayang-bayang 1 meter, 1 sentimeter pula, lebih sikit, masuklah waktu asar. Jadi senangnya di akhir waktu zuhur itulah masuk waktu asar, ya. Itu memang dalam hadis saja. Tidak sesuatu solat itu berakhir, melainkan disambungkan dengan solat berikutnya. Jadi solat zuhur akhir, masuk asar. Solat asar akhir, masuk maghrib. Solat maghrib akhir, masuk isya. Solat isya akhir, masuk subuh. Solat subuh akhir, masuk zuhur. Nanti. Tak ada. Solat subuh akhir bila terbit matahari. Jangan dikata, sembahyang subuh panjang. Zuhur pukul 1, dia bangun pukul 10 pagi sembahyang subuh. Itu qada, bukannya waktu subuh. Maaf tuan-tuan, ya. Dan solat asar berakhir dengan ketika terbenam matahari. Bila terbenam matahari sepenuhnya, maka akhirlah waktu asar. Jadi waktu asar ni kita kena jaga. Sebab ada waktunya makruh. Sebab waktu makruh tu ialah bila matahari sudah nak tenggelam, kira-kira sudah kuning-kuning di kaki langit. Dan itulah masanya syaitan meletakkan 2 tanduknya. Syaitan meletakkan 2 tanduknya di waktu matahari nak tenggelam dan di waktu matahari nak terbit. Waktu nak dah habis subuh, waktu matahari terbit. Itu syaitan letakkan tanduknya di matahari. Jadi itu waktunya, na'udzubillah, orang-orang majusi. Kalau siapa-siapa biasa melalui tepi-tepi kuil-kuil, nanti dia akan bunyikan dia punya kentong dia. Tong. Itu sembahyang dia lah. Na'udzubillah. Kerana itulah dia syaitan punya kerja. Dia letakkan tanduknya, 2 tanduknya di matahari ketika matahari terbenam dengan ketika matahari terbit. Jadi itu waktunya sangat makruh. Melainkan kalau kita terpaksa dengan keadaannya tak dapat dielakkan. Masuk waktu maghrib. Masuk waktu maghrib dimulai dari terbenamnya matahari. Bila matahari dah komplit, dah tenggelam, maghrib. Maknanya bila tenggelam matahari komplit, habis waktu asar, masuk waktu maghrib. Dan keluarnya waktu maghrib, terbenamnya mega merah. Mega ini maknanya awan. Kumpulan-kumpulan awan. Kepulan awan, ya. Jadi dia warna merah. Kita kalau perhatikan di langit, tuan-tuan, ya, bila tenggelam matahari, cahaya masih terang lagi. Tapi matahari dah tenggelam. Itu dah masuk maghrib. Tapi nanti lama-lama langit itu dia akan bertukar menjadi kepulan-kepulan merah. Itu nama mega merah. Mega merah. Nampak warna merah dia, nampak. Tapi warna merah itu lama-lama dia akan hilang. Bila dah hilang, dia sudah jadi gelap. Itulah masuk isyak. Itulah habis maghrib dan itulah masuk isyak. Sebenarnya dalam mazhab Syafi'i ada 2 pendapat Imam Syafi'i. Pendapat qadim, iaitu qaul qadim. Pendapat Imam Syafi'i yang lama, sewaktu beliau memberi fatwa di negeri Iraq, beliau mengatakan waktu maghrib itu sekadar azan, ambil wudu, pakai tutup aurat,
salat dah habis maghrib. Dah habis dah. Memang ada hadisnya pun. Tapi itu kaul kadim, pendapat Imam Syafi'i yang lama. Tapi kaul jadi pendapat Imam Syafi'i yang baru ketika Imam Syafi'i berada di negeri Mesir, dan itulah yang dipakai oleh ulama-ulama kita. Maaf saya dikeliru sikit. Jadi waktu Imam Syafi'i berada di Mesir, dia mengatakan bahawa maghrib itu sekadar kita azan, kita wudu, kita pakai tutup aurat, kita salat, habislah maghrib. Itulah kata Imam Syafi'i pada waktu dia berada di Mesir. Itu adalah pendapat qaul jadid. Tetapi pendapat qaul qadim Imam Syafi'i yang lama waktu di Iraq, maghrib berpanjangan sampai masuk isyak, iaitu dengan hilangnya mega merah. Jadi ulama-ulama kita mazhab Syafi'i bukan satu, bukan dua. Alhamdulillah banyak. Dan banyak juga ulama hadis dalam mazhab Imam Syafi'i. Mereka bila telah kaji balik, mereka dapati bahawa pendapatnya lebih kuat, mengikut hadis-hadis yang lebih kuat, bahawa maghrib tu berpanjangan sampai hilang mega merah. Maknanya bila masuk waktu isyak. Alhamdulillah. Kalau tidak, semua kita ni dah lambat balik kerja, penat nak mandi lagi apa, habis maghrib dah. Allah, dosa pula kita. Tapi syukur Alhamdulillah. Itulah dia kelebihan kita, ada alim-alim ulama. Kita pun tak perlu susah-susah nak kaji. Ulama-ulama kita yang memang ahlinya mengkajinya. Baik, masuk kita pada salat isyak pula. Masuk waktu salat isyak dimulai dengan terbenam mega merah. Mega merah tu ialah kepulan awan merah yang kita dah sebut tadi. Masuk hilang mega merah, hilang masuk dah habislah waktu maghrib, masuk waktu isyak, ya. Dan habis waktu isyak ialah dengan terbit fajar. Fajar sadiq. Itulah fajar yang benar. Jadi waktu subuh ni tuan-tuan ialah terbit fajar sadiq. Jadi maknanya isyak ni habis, masuklah waktu subuh. Jadi waktu subuh itu masuknya ialah dimulai dari terbitnya fajar sadiq. Apa makna sadiq? Sadiq tu benar. Kenapa pula ada nama fajar yang benar? Fajar tu dari segi bahasa Arab terbit. Dia terbit. Terbit tu makna dia muncul. Jadi apabila masuk subuh, dia punya matahari, dia punya cahaya, sinaran matahari yang jauh tu, dia terbitkan keluar satu cahaya. Jadi ada cahaya yang keluar sebelum masuk subuh. Itu namanya fajar kazib. Kazib tu bohong. Macam mana Ustaz? Jadi fajar yang bohong tu, dia keluar tu horizontal, dia keluar vertikal, naik ke langit. Naik ke langit, kemudian lepas tu dia hilang. Itu namanya fajar terbit bohong. Itu biasanya waktu imsak. Kalau kita puasa kan, sebelum masuk subuh ada imsak. Itu masuk waktu imsak. Tapi fajar sadiq, fajar yang benar masuk waktu subuh, ialah bila terbit cahaya dia itu melintang horizontal sepanjang kaki langit. Melintang. Dan lama-lama makin terang, terus terang. Itulah namanya benar. Fajar sadiq, dia benar. Dia tak hilangkan diri dia. Dia makin lama makin terang, sampailah terbit matahari. Jadi itulah masuk waktu subuh, dan itulah juga akhirnya masuk akhirnya waktu isyak. Dan selesainya waktu subuh itu ialah dengan terbit matahari. Jadi kalau terbit matahari, sikit saya terbit, dah habislah waktu subuh. Allahu Akbar. Itulah dia 5 waktu solat kita yang diwajibkan atas kita oleh Rasulullah SAW dengan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dengan itu kita sampai pula pada pembahasan sembahyang adaan dan qadaan. Wallahu a'lam. Kita berhentilah ya pada faedah yang ketiga, muka surat 351 ya. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan, saya ucapkan ribuan terima kasih kepada anda yang telah berderma untuk pembangunan dan membantu penyempurnaan pembangunan Madrasah Nurul Hidayah di negeri Kemboja yang berbatasan dengan Vietnam ya. Jadi terima kasih banyak. Mereka yang nak berderma lagi, kita masih lagi menerima.
Madrasah tu baru setengah, baru sikit saja permulaan, tapi dah kehabisan dana, ialah tak cukup dana. Dan mereka pun mengharapkan daripada bantuan kita. Siapa yang boleh beri, alhamdulillah, itu merupakan sedekah jariah yang berkekalan sampai hari kiamat, insya-Allah. Kita mati ataupun kita niat untuk mak bapak kita, maka pahala itu terus mengalir kepada mereka, insya-Allah. Ya tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah, sampai di kelapangan malam ini, lepas Isya, lepas Isya ada pengajian di Masjid An-Nur, Marsiling, Singapura, jam 9 malam, pengajian kitab Al-Hikam. Ya para jemaah sekalian, seperti biasa, marilah kita akhiri pengajian kita ini dengan kita memberi salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Dan saya pun minta maaf banyak dalam penyampaian saya, mungkin ada kelemahan, ada kekurangan. Mana yang baik itu semua daripada Allah, kelemahan itu dari diri saya sendiri. Marilah sama-sama kita berdiri untuk kita bersalam kepada Rasulullah sallallahu على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أشرق الكون ابتهاجا بوجود المصطفى أحمد ولأهل الكون أنس وسرور قد تجدد الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك فاطربوا يا أهل المثاني فهزاروا اليمن غرد واستضيئوا بجمال فقفي الحسن تفرد الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك مرحبا مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا يا رسول الله أهلا مرحبا بك إنا بك نسعد مرحبا مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا وبجاه يا إلهي مرحبا جود وبلغ كل مقصد مرحبا مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا وبنا نهج سبيل
الله ببركات الهادي محمد يا الله وصلاة الله تغشى يا الله أشرف الرسل محمد يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركات الهادي محمد يا الله وسلام مستمر يا الله كل حين يتجدد يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركات الهادي محمد يا الله طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع جئت شرفت المدينة مرحبا يا خير داع طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Allahumma salli wa sallim alaih. Sekian saja wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.